Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wasi'a. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'an halalan tayyiban wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'. Amin ya rabbal alamin. Yang semati Tuan Pengusi Sahibul Fadilah Tuan Imam, seluruh kepimpinan jawatan kuasa masjid surau kita, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama sekali marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi memilih kita bersama menunaikan solat fardu subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan kepada kita dan jauhkan kita daripada segala kejahatan. Dan alhamdulillah, dalam kesempatan hari cuti pada pagi hari ini kita mengadakan majlis ilmu. Mudah-mudahan kita mengambil apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam doa yang saya bacakan tadi. Pagi-pagi lagi Nabi suruh kita doa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Benda yang Nabi suruh kita minta yang pertama sekali, bangun pagi setelah kita dah baca doa bangun tidur, semayang subuh, dalam semayang subuh kita ataupun selesai kita semayang subuh, kita minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu ni sifat dia seperti mana rezeki juga, bukan hanya minta, dia kena cari. Dan kita juga bukan hanya kita minta, bukan hanya kita berdoa, bahkan kita cari pada pagi hari ini. Yang kedua, Nabi suruh kita minta rezeki wasi'an
rezeki yang luas, halalan tayyiba, rezeki yang halal lagi baik. Dan kita minta kepada Allah, wa amalan mutaqabbala, amalan kita ni diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tak nak jadi golongan hamba yang kita beribadat tetapi ibadat kita tidak diterima. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan menceritakan berkenaan dengan kisah seorang lagi Nabi, iaitu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah beberapa bulan yang dulu saya tengok dalam poster terakhir kita dalam membincangkan berkenaan dengan kisah Surah Anbiya ni bulan 12 lah. Lebih kurang lah bulan 12 tak silap saya, ataupun bulan 1. Kita selesaikan kisah Nabi Saleh. Dan hari ini kita sambung, iaitu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antara 25 orang Nabi dan Rasul yang bukan hanya namanya, bahkan kisahnya disebut di dalam Al-Quran. Kita dah cerita dulu dalam Al-Quran, di kalangan Nabi dan Rasul ni ada yang Allah Ta'ala cerita tentang kisah mereka. Daripada muda sampailah mereka berdakwah, daripada tidak ada pengikut sehinggalah ada pengikut. Seperti mana kisah Nabi Yusuf alaihissalam, seperti mana kisah Nabi Musa alaihissalam dan juga saudaranya Harun alaihissalam. Dan salah satu daripada mereka adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim ini Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, nama Ibrahim itu sendiri disebut dalam Al-Quran sebanyak 69 kali. 69 kali dalam seluruh Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah pun ada, dalam surah Maryam pun ada. Dan beberapa tempat dalam Al-Quran, kalau kita kira-kira, semuanya sebanyak 69 kali lebih kurang. Dan ada di kalangan Nabi yang Allah Ta'ala sebut nama mereka dan kisah mereka diceritakan secara ringkas, secara cuplikan saja. Seperti mana kita dah cerita tentang kisah Nabi Idris dulu, hanya 2 ayat disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Dalam surah Maryam Allah Ta'ala sebut tentang Nabi Idris hanya 2 ayat. Dan ada di antara Rasul, di antara Nabi yang kisah mereka tidak disebut, hanya disebut nama mereka saja dalam Al-Quran. Ada kisah mereka tidak disebut dalam Al-Quran, tapi nama mereka disebut. Seperti mana Nabi Zulkifli. Nama Zulkifli ada dalam Al-Quran, tetapi kisah Nabi Zulkifli ini tidak disebut dalam Al-Quran. Tetapi para ulama kaji-kaji berkaitan dengan hadis-hadis, riwayat-riwayat dan hadis-hadis berkenaan dengan sejarah kisah ni, selagi mana dia tidak bertentangan dengan Al-Quran, selagi mana dia tidak bertentangan dengan hadis-hadis Nabi yang lain, maka boleh cerita, tidak mengapa. Asalkan peristiwa kisah yang kita cerita tadi tidak mengandungi unsur-unsur yang bercanggah dengan Al-Quran, tidak mengandungi unsur-unsur yang bercanggah dengan akidah dan sebagainya. Dan Nabi dan Rasul ada juga kisah mereka tidak diceritakan dalam Al-Quran, bahkan nama juga tidak disebut dalam Al-Quran. Seperti mana yang kita cerita dulu tentang kisah Nabi
Apa yang kita cerita selepas daripada Adam dulu. Syif alaihi salam. Nama dia tidak disebut dalam Al-Quran, tetapi riwayat hadis-hadis berkenaan dengan Syif alaihi salam ni ada. Sebab itu kata para ulama, ada para ulama mengatakan dia adalah seorang nabi dan bukan rasul. Tuan-tuan muslimin dan juga muslimat, Nabi Ibrahim ini adalah digelarkan sebagai Abun Anbiya, bapa kepada para nabi, kerana setelah mana Nabi Ibrahim diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul, para nabi dan juga para rasul selepas daripadanya merupakan anak cucu cicit kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dia ada dua orang anak. Yang pertama Ismail, yang kedua Ishak. Daripada Ishak ini lahirlah Yaqub. Yaqub pula dia ada 12 orang anak yang dinamakan Bani Israel. Kerana Yaqub itu sendiri namanya Israel. Daripada 12 orang anak, Allah Ta'ala pilih salah seorang daripada anak Nabi Yaqub, itu Nabi Yusuf alaihi salam. Daripada Yusuf turun-turun sampailah Nabi terakhir di kalangan Bani Israel adalah Nabi Isa alaihi salam. Bani Israel ni di antara keturunan anak cucu cicit Nabi Ibrahim, sama ada mereka dipilih sebagai nabi, sebagai rasul, ataupun sebagai pembesar, raja-raja dan sebagainya. Kemudian daripada jalur Nabi Ismail alaihi salam tidak ada seorang pun melainkan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Ibrahim ini Allah Ta'ala sebut kisahnya dalam Al-Quran, ayah dia nama Azar. Ada yang mengatakan Azar ini adalah bapa saudara Nabi Ibrahim, kerana nak menjaga keturunan kemuliaan nasab para nabi, khususnya nabi kita. Dan ada yang mengatakan Azar itu sendiri bukan bapa saudara, tetapi ia adalah bapa kepada Nabi Ibrahim. Yang tu kita tak nak bincang, adakah ia bapa saudara ataupun bapa. Yang kita sebut Azar kerana Allah Ta'ala sebut Abahu Azar dalam Al-Quran. Dalam hadis juga Nabi SAW sebut Yalqa Ibrahim wa Abahu Azar. Allah Ta'ala pertemukan Nabi Ibrahim dengan ayah dia Azar. Ada riwayat seperti mana dalam kitab Taurat mengatakan ayah Nabi Ibrahim ini namanya Tarah. Ada para ulama menggabungkan di antara Azar dan juga Tarah ni orang yang sama. Nama dia Tarah ataupun nama dia Azar, lakab dia adalah Tarah. Dan Azar ni dia ada 3 orang anak. Salah seorang adalah Ibrahim, seorang lagi nama dia adalah Haram. Dan Haram inilah anak kepada Haram adalah Lut alaihi salam. Dan Nabi Lut ini merupakan anak saudara, anak menakan, anak saudara kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebab itulah Nabi Lut ini sezaman dengan Nabi Ibrahim. Ketika mana Allah Ta'ala menghantar malaikat untuk menghancurkan bumi Sodom itu, Allah Ta'ala datangkan dulu malaikat bertemu dengan Nabi Ibrahim dan khabarkan satu berita berkenaan dengan bumi Sodom itu.
dan bawa keluar Nabi Lut. Tuan-tuan muslimin dan juga muslimat, Nabi Ibrahim ini, kalau kita tengok nasab keturunan dia, dia adalah Ibrahim putra kepada Azar bin Tahur bin Saruj bin Raw bin Falij bin Amir bin Saleh bin Al-Faksha bin Syam bin Nuh. Dan dia dilahirkan di sebuah tempat yang bernama Faddam Aram. Faddam Aram ini berada di dalam sebuah kerajaan yang dinamakan Babylon. Dan Babylon ini sebuah kerajaan yang berada di Iraq suatu ketika dahulu. Dan kebanyakan para ulama berpendapat Babylon ini berada di Iraq. Ada juga yang berpendapat berada dalam Syam. Dan kerajaan Babylon ini yang dipimpin, yang diperintah oleh seorang raja yang sangat zalim. Dia mengaku diri dia juga sebagai Tuhan. Dan raja ini Allah Ta'ala berikan kekuasaan kepada dia. Bukan hanya dia memerintah Fadl Aram, bukan dia hanya memerintah Babylon, bukan hanya dia memerintah Iraq, bahkan dia adalah raja dunia. Firaun raja Mesir. Dan Firaun tu raja Mesir. Kita dengar Firaun ni kedebel dah, dia raja Mesir baru. Dan raja ni, raja Babylon, nama apa dia? Namrud bin Kanaan. Raja Namrud ni, dia bukan merintah Iraq saja, bukan merintah Babylon saja, bukan merintah Faddam Aram saja, tetapi dia memerintah dunia. Kata Al-Mujahid, salah seorang daripada para ulama tafsir, yang Allah Ta'ala izinkan untuk memerintah dunia, menjadi raja dunia 4 orang. Hampir kita sebut dia merintah, kawasan pemerintahan dia ni hampir seluruh dunia, bukan hanya dalam negeri dia saja. 2 yang Muslim, 2 yang kafir. Kita selalu sebut ni. Yang Muslim 2 orang. Yang pertama Nabi Sulaiman alaihi salam. Yang kedua adalah Zulkarnain. Sebab itu dinamakan Qarnain. Qarnain yang asal daripada perkataan Qarnun. Qarnun yang bermaksud tanduk. Maksudnya Qarnain yang mempunyai 2 tanduk. Zu yang mempunyai Qarnain 2 tanduk. Orang yang nama Zulkarnain ni dia ada 2 tanduk. Kita tengok atas kepala ni, tak ada pun tanduk. Bukan maksud tanduk atas kepala, tetapi tanduk kekuasaan. Daripada timur ke barat dia merintah. Nak memberi isyarat orang ini, dia ni merintah 2 kekuasaan daripada timur ke barat. Sebab itu kata para ulama, Zulkarnain ini bukanlah, kebanyakan para ulama mengatakan Zulkarnain ini bukanlah nama dia Zulkarnain, tetapi dia ni raja yang mempunyai 2 tanduk pemerintahan. Dia merintah daripada timur ke barat. Sebab itu orang-orang musyrikin Mekah datang kepada Nabi. Salah satu soalan yang ditanya, orang kafir datang kepada Nabi, yang dia tanya 3 soalan tu kan. Asbabun nuzul surah Al-Kahfi. Soalan yang pertama tentang Ashabul Kahfi. Soalan kedua tentang seorang lelaki yang suka, yang mengembara seluruh dunia untuk menegakkan keadilan. Siapa lelaki ini? Yang ketiga, ma huwa ruh, apakah itu ruh? Maka Allah Ta'ala cerita kisah Zulkarnain ini dalam Al-Quran. Dan dia bacaan sebenar bukan Karnain, Qarnain, Zulkarnain. Tuan-tuan muslimin dan muslimat,
Dan juga yang kafir pula dua. Yang pertama iaitu Namrud bin Kanaan. Namrud, raja yang Allah Ta'ala izinkan kepada dia, bukan redha, bukan Allah Ta'ala redha tak, tapi yang disebut sebagai istidraj. Allah Ta'ala izinkan dia berkuasa seluruh dunia, menjadi raja dunia. Yang kedua adalah Bukhtun Nasr, seorang raja yang pernah membantai, yang pernah menghancurkan Bani Israel suatu ketika dahulu, pernah menghancurkan bumi Palestin, pernah menghancurkan Bani Israel suatu ketika dahulu. Bukhtun Nasr kita boleh tengok dalam kitab-kitab tafsir. Dan Nabi Ibrahim ini dilahirkan di dalam kerajaan yang dipimpin oleh Namrud bin Kanaan. Dan Namrud ni dalam Fadul Aram ataupun Babylon ini, kebanyakan rakyat dia hidup dalam keadaan tenang. Sebuah kerajaan, sebuah negara, sebuah tempat yang subur. Masyarakat dia tenang, tetapi agama mereka berbagai-bagai agama. Ada di antara mereka yang sembah berhala, ada di antara mereka yang sembah bulan, ada di antara mereka yang sembah matahari, ada di antara mereka yang sembah macam-macam, dan ada juga di antara mereka yang jadikan Namrud itu sebagai Tuhan. Bukan hanya sembah berhala, bukan hanya sembah patung-patung, bahkan sembah juga Namrud sebagai Tuhan. Bahkan Namrud ni ambil kesempatan peluang, daripada kamu duk sembah patung-patung yang tak boleh bercakap, yang tak boleh nak tolong kamu, maka ajak untuk menyembah dia. Dan Nabi Ibrahim dilahirkan dalam keluarga yang ayahnya Azar ini adalah tukang memahak dan juga pedagang patung berhala. Dia memahak dan juga dia ni menjual patung. Bukan hanya dia buat patung, bahkan dia meniaga patung. Dan ada setengah riwayat, ada riwayat mengatakan Azar dia buat patung dan dia suruh anak-anak dia ni jual. Kalau dua orang anak dia yang lain jual memang laku kerah. Tapi kalau dia suruh Nabi Ibrahim jual, kerana Nabi Ibrahim ni Allah Ta'ala kurniakan fitrah. Nabi Rasul ni Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka fitrah yang mana daripada kecil, walaupun mereka belum lagi diutuskan sebagai Nabi, tapi disebabkan Allah Ta'ala pilih dah mereka, mereka tak pernah membuat perkara-perkara syirik. Sama dengan Nabi kita. Masyarakat Mekah pada waktu itu duk sembah berhala. Berhala berapa banyak, tapi Allah Ta'ala jaga Nabi-Nabi, Rasul-Rasulnya. Sama dengan Nabi Ibrahim. Kalau kita sebut ayah ni buat berhala, ayah buat berhala, ayah sembah berhala, kan? Kalau zaman kita hari ni ya, anak pun tak selamat lah. Tapi ketika mana ayah dia buat berhala, pahak-pahak berhala, jual berhala, kalau dia suruh anak dia yang lain jual, maka laku. Kalau dia suruh Ibrahim jual, maka Ibrahim cara dia jual berhala, dia kata siapa nak beli berhala ni yang langsung tak bagi pertolongan, yang tak boleh nak tolong apa-apa pun kamu. Siapa yang nak beli berhala ni, siapa nak beli berhala yang berhala ni tak ada guna pun. Sebut tak ada guna tu, siapa nak beli? Kita jual benda, kita kata benda ni tak ada faedah pun kalau beli. Itu terang dia kata siapa nak beli benda ni, siapa nak beli patung ni tak ada faedah pun, tak ada guna pun. Dia tak boleh bercakap, dia tak boleh nak tolong kamu, dia tak boleh nak bagi bantuan kepada kamu, dia tak boleh nak mendengar apa yang kamu cakap. Bahkan ada juga riwayat
mengatakan Nabi Ibrahim kalau waktu dia kecil-kecil dulu dia bawa patung-patung yang dipahat oleh ayah dia pergi ke sungai, dia suruh patung tadi minum air. Dan ayah dia marah. Sekali balik, buat pergi 5 ekor, buat balik 5 ekor. Lepas pada tu ayah dia tak suruh dah dia jual. Jadi itu di antara sedikit sebanyak berkenaan dengan kisah awal Nabi Ibrahim. Daripada manakah Nabi Ibrahim lahir, di manakah Nabi Ibrahim lahir, bagaimanakah keluarganya, bagaimanakah adik-beradik dia, dan dia lahir dalam suasana masyarakat yang macam mana. Dan Nabi Ibrahim ini diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan juga sebagai rasul. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah Ta'ala cerita tentang Nabi Ibrahim berkenaan dengan bagaimana Nabi Ibrahim ini minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk melihat bagaimana Allah Ta'ala menghidupkan yang mati. Dan Nabi Ibrahim dah diutuskan oleh Allah Ta'ala sebagai nabi, sebagai rasul, lalu untuk berhadapan dengan kaum dia yang dah lama menyembah berhala, bahkan memiliki raja yang mengaku sebagai Tuhan. Bahkan dia mesti berhadapan dengan ayah dia yang begitu yakin dan kuat kepercayaan, bukan hanya menyembah, bahkan membuat berhala, berdagang berhala. Maka dia minta kepada Allah Ta'ala. Kata Nabi Ibrahim, wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min? Qala bala walakin liyasma'inna qalbi. Qala fakhus arba'atan minat tayri fasuruhunna ilayka thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma du'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna Allah azizun hakim. Pernah suatu ketika Nabi Ibrahim minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Apa yang dia minta? Allah Ta'ala rakamkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 260. Wa idh qala Ibrahim, dan ingatlah ketika mana Ibrahim berkata. Apa kata Ibrahim? Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Tuhanku, perlihatkanlah kepada aku bagaimana kamu menghidupkan yang mati. Nabi Ibrahim, dia nak menenangkan hati dia, nak menguatkan pegangannya. Dia kuat dah, tapi nak menambah ilmu untuk berhadapan dengan orang-orang kafir. Kerana dia pernah berdebat dengan Namrud. Sebelum dia berdebat dengan Namrud dalam kisah Nabi Ibrahim, dia akan berdebat dengan Namrud berkenaan dengan mati. Dia kata, Tuhan aku, kata Ibrahim, Tuhan aku boleh menghidup, Tuhan aku boleh memati. Kata Namrud, aku juga boleh menghidup, aku juga boleh memati. Kata Namrud, ketika mana aku nak mematikan, aku ambil seorang tahanan yang akan dibunuh. Kalau aku nak matikan dia, aku bunuh dia. Kalau aku nak hidupkan dia, aku bebaskan dia. Namrud. Dan itu Tuhan yang mengaku sebagai Tuhan, yang ramai orang manusia pada waktu itu menyembah. Satu ketika Nabi Ibrahim, di awal kerasulan Nabi Ibrahim pernah minta kepada Allah, ya Allah, perlihatkanlah kepada aku bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati. Daripada hidup nak ke mati, dia tak minta. Dia minta, Nabi Ibrahim minta bagaimana nak menghidupkan yang mati. Di antara salah satu mukjizat Nabi Isa alaihissalam yang Allah Ta'ala bagi, iaitu menghidupkan orang yang mati. Tapi bukan Nabi Isa yang menghidupkan, Allah Ta'ala yang menghidupkan. Allah Ta'ala dah sebut dah kan dalam Al-Quran, tabarakalladzi biyadihil mulk
wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqa. Alladzi, Tuhan yang mana? Tuhan yang khalaqa, menjadikan maut, mati, wal haya, hidup. Dan Nabi Isa bukanlah Nabi Isa yang menghidupkan, tapi Allah Ta'ala menghidupkan di atas permintaan, perkenankan permintaan Nabi Isa alaihissalam. Di sini Nabi Ibrahim minta kepada Allah, ya Allah, tunjuk kepada kami, tunjuk kepada aku bagaimana engkau menghidupkan makhlukmu ataupun orang yang engkau matikan mereka. Sebab satu hari nanti kita ni akan dihidupkan kembali oleh Allah Ta'ala. Dan ada di antara orang, ada di antara setengah agama, mereka tidak percaya kehidupan selepas kematian. Tak percaya. Ada setengah agama, kepercayaan mereka ketika mana matinya seseorang, jasad hanya mati, tapi roh dia akan dimasukkan ke dalam badan yang lain. Gitu. Seperti mana orang-orang Buddha, mereka percaya roh ni akan dimasukkan ke dalam badan yang lain. Kalaulah dalam badan yang dulu mereka buat dosa, mereka buat jahat, dalam badan yang baru ini mereka akan menerimalah balasan dia. Ini jelas. Saya sendiri, saya pernah masa belajar dulu, saya pernah sembang dengan seorang, saya belajar di Thailand dulu, ada seorang guru lah kita sebut dia ni, mengajar bahagian dia di pondok ni, pondok panggil dia sebab dia pakar dalam elektrik kan, pondok dia buatlah mengaji pengajian, dan dia duduk, dia baik dengan pondok, dia mengajar, tengah-tengah mengajar boleh sembang dengan dia, saya tanya dia, kita tanya dia, dia betul, itu kepercayaan dia kan. Dia kata mati ada, tapi akhirat tak ada, dunia tak akan kiamat bagi dia. Sebab ruh ni akan bertukar gitu ya, bertukar. Saya kata bila nak selesai kan? Kepercayaan mereka, ada kepercayaan yang tidak percaya bahawasanya manusia akan hidup semula selepas daripada mati. Sebab itu Uzair, yang orang Yahudi kata Uzair bin Allah, pernah terfikir, tertidur, terfikir sebelum Allah Ta'ala matikan dia. Dan Uzair duduk di bawah pokok, tengok ramainya orang mati, sebuah negara selepas peperangan. Uzair terfikir bagaimana agaknya Allah Ta'ala nak menghidupkan semula orang yang mati. Allah Ta'ala nak bangkitkan orang yang mati ni macam mana? Lalu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Allah Ta'ala tidurkan Uzair, matikan Uzair berapa lama? Mi'ata amin, selama 100 tahun. Thumma ba'ath, kemudian Allah Ta'ala hidupkan semula Uzair. Dan Allah Ta'ala tunjukkan kepada Uzair bagaimana seekor himar, seekor keldai yang pernah bersama dengan Uzair lalu dimatikan hancur lebur. Allah Ta'ala tunjuk bagaimana seekor keldai Allah Ta'ala cantung balik, hidupkan semula menjadi seekor keldai yang seperti mana dulu. Maka Nabi Ibrahim minta, ya Allah, wahai Tuhanku, engkau tunjukkanlah, perlihatkanlah kepada aku bagaimana kamu menghidupkan orang yang mati. Allah Ta'ala sebut, qala awalam tu'min, adakah kamu tak beriman? Adakah kamu belum beriman kepada aku wahai Ibrahim? Maksud, adakah kamu tak percaya kepada aku wahai Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, qala bala, tidak, bahkan aku ni percaya, yakin, tapi nak tengok. Untuk apa? Walakin liyasma'inna qalbi, untuk nak menenangkan hati aku, untuk nak menenangkan hati aku, untuk menambah lagi ilmu, kekuatan, keimanan dalam diri aku. Sebab para nabi ni tuan-tuan, bukanlah iman mereka kurang, tak. Para nabi, para rasul ni, iman mereka semakin kuat, semakin diuji semakin kuat, semakin diuji semakin kuat. Lalu Nabi Ibrahim minta bukan atas dasar dia ragu, tak, dia tak ragu. Bukan atas dasar dia was-was, tidak.
Bukan atas dasar dia tak yakin, tidak. Tapi nak berhadapan dengan manusia yang mengaku Namrud sebagai Tuhan, mengaku Namrud inilah yang menghidup, Namrud inilah yang mematikan. Maka perlu ada persiapan. Nak berdakwah, nak bagi sesuatu kepada orang, mestilah kita ni ada benda nak bagi. Kalau kita tidak ada benda nak bagi, kalau kita tidak ada modal, macam mana kita nak bagi kepada orang? Maka kena ada modal, kena cari modal. Maka kata Allah, qala fakhuz arba'atan minat thair. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala berfirman, kalau begitu ambillah 4 ekor burung, fasurhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Lalu cincanglah semua burung tadi, lalu diletakkan di atas setiap satu bukit, satu bahagian daripada bahagian-bahagian itu. Allah Ta'ala suruh Nabi Ibrahim ambil 4 ekor burung, lalu cincang. Lalu cincang kaki sini, kaki, asingkan kaki, kepala, perut, macam-macam lah. Lalu kata Allah, setiap bahagian tadi kamu letak, bahagian kaki letak bukit ni, bahagian kepala 4 ekor kepala, 4 butir kepala letak bukit ni, bahagian lain pula letak bukit ni, bahagian lain pula letak bukit ni, 4 bukit. Allah Ta'ala sebut kepada Nabi Ibrahim, fasurhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Lalu kata Allah, summad'uhunna ya'tinaka sa'ya. Kemudian kamu serulah, kamu panggillah burung tadi, nescaya mereka akan datang kepadamu dengan segera. Kata Allah, lepas kamu buat macam tu tadi, kamu panggil dia. Kamu panggil burung yang kamu bunuh, yang kamu cincang, kamu letakkan bahagian-bahagian satu bukit tadi, kamu panggil semula. Kata Allah, nasaya dia akan datang kepada kamu. Dia bukan hanya potong, tuan-tuan, dia cincang. Allah Ta'ala nak tunjuk kekuasaan Allah, bagaimana Allah Ta'ala boleh mencantumkan balik. Tanpa bercantum dengan gam, tanpa bercantum dengan tali diikat, tidak. Tetapi menjadi seekor burung yang sempurna. Dan ini satu bahagian daripada kisah Nabi Ibrahim. Kita sambung sikit lagi. Nabi Ibrahim setelah mana dia diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ibrahim ni orang pertama yang Nabi Ibrahim berdakwah adalah kepada ayah dia. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim ni Allah Ta'ala sifatkan dalam Al-Quran beberapa sifat. Sebab itu Nabi Ibrahim ini mesra dengan setiap kepercayaan, setiap agama di dunia. Orang Yahudi kata Ibrahim ni Yahudi, orang Nasrani kata Ibrahim ni Nasrani, orang Hindu kata Brahma ni, Brahma, Hindu disebut Brahma. Orang Hindu kata Ibrahim juga adalah daripada Hindu, Brahma. Sebab itu lahirlah satu mazhab Hindu Brahma. Hindu Brahma, kalau tengok dalam kitab Syekh Al-Qardawi Halal dan Haram, dia tidak makan binatang yang sembelih. Yang disembelih, binatang yang kena sembelih dia tak makan, kerana dia menganggap perbuatan sembelih itu zalim. Kalau binatang yang tak perlu sembelih, ikan macam tu mungkin makan aku, wallahu alam. Tapi sayur-sayuran dan sebagainya, tumbuh-tumbuhan dia makan. Tapi kalau lembu kena sembelih, dia tak makan. Kambing kena sembelih, dia tak makan. Itu Brahma. Sebab itu Allah Ta'ala sebut Ibrahim ini bukan Yahudi, bukan Nasara, tapi Ibrahim ini adalah Hanifan Musliman. Ibrahim ini adalah fitrah, dia lurus. Dan juga Nabi Ibrahim ini adalah Muslim. Nabi Ibrahim Muslim. Sebab itulah millah Ibrahim tadi Allah Ta'ala teruskan lagi kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita adalah Muslim, kita Islam.
Nabi Ibrahim bukan Yahudi. Sebab kisah Nabi Ibrahim juga disebut dalam kitab-kitab orang Yahudi, disebut juga dalam kitab-kitab orang Nasrani. Dan Ibrahim ni bukan bangsa Arab. Ibrahim ini bangsa Ibrani. Kan? Bangsa Ibrani. Kitab Taurat bangsa apa? Bible bangsa apa? Injil apa? Taurat bangsa apa? Bahasa apa tulis? Tak tahu. Saya pun tak pasti. Kalau tak silap saya dalam bahasa Ibrani. Kan? Lepas tu kalau kita tengok tulisan orang Israel, tulisan dia, orang panggil tulisan apa? Dia bukan Arab. Kan? Dia bukan Inggeris. Dia ada tulisan dia sendiri, Israel ni. Kan? Tuan-tuan muslimin muslimat, sama macam Parsi. Kan? Parsi. Sebab tu orang yang belajar Pakistan, orang hari ni yang belajar di Afrika, salah satu bahasa yang mereka boleh juga hari ini adalah bahasa Parsi. Dan kitab-kitab Islam banyak juga zaman-zaman dulu dalam bahasa Parsi. Dalam bahasa Parsi, ditulis dalam bahasa Parsi. Tengok pak saudara saya dia belajar Pakistan, dia buat balik kitab yang bahasa Parsi. Memang pening kita. Tak boleh baca. Dia kata banyak ilmu-ilmu yang dalam bahasa Parsi. Urdu dan sebagainya. Tuan-tuan muslimin muslimah. Jadi Ibrahim ini Allah Ta'ala sifatkan dalam Al-Quran, dia seorang muslim, ummah, seorang yang ada dalam diri dia ada kebaikan, seorang yang taat. Sebab itu kalau kita tengok dalam Al-Quran diceritakan tentang kisah Ibrahim akan dikaitkan dengan ibadat, akan dikaitkan dengan ibadat. Dijadikan Ibrahim itu kemudian ibadat Nabi Ibrahim hari ini akan diteruskan sampai ke zaman kita hari ini. Ini 2 bulan lebih kurang, tak sampai 2 bulan lah. Kita nak raya haji pula. 2 bulan lah, 2 bulan tak? 2 bulan lebih kurang. Dan juga syariat korban itu juga daripada Ibrahim. Haji, umrah daripada Ibrahim. Kita berkhatan hari ini daripada Ibrahim. Itu kebanyakan syariat Nabi Ibrahim yang masih diteruskan lagi di dalam syariat Nabi kita. Kebanyakan syariat Nabi lain Allah Ta'ala tak masukkan ke dalam syariat Nabi Muhammad. Tapi syariat Nabi Ibrahim ada dalam sebahagian syariat Nabi Ibrahim. Millah Ibrahim ini diteruskan dalam syariat Nabi kita. Kita beriman dengan nabi-nabi yang lain, tapi kita tak boleh nak ikut syariat mereka, kecuali syariat Nabi Ibrahim masih lagi diguna pakai sampai ke hari ini. Bukan hanya kita, tuan-tuan, orang-orang zaman dulu sebelum kedatangan Islam, haji, umrah masih diteruskan. Kan? Masih diteruskan. Cuma bagaimana kaedah kaifiat mereka wallahu a'lam. Lepas tu di antara setelah mana wafatnya Nabi Isa, Allah Ta'ala mengangkat Nabi Isa alaihissalam. Pada waktu itu zaman yang ada orang ikut millah Ibrahim, ada orang ikut, kebanyakan kalau orang-orang di kalangan Bani Israel mereka ikut Nabi Isa. Tapi ada di antara mereka, contoh seperti orang Arab, mereka ikut ajaran-ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim ini disifatkan juga dalam Al-Quran, dia ni seorang yang lembut, hanif, seorang yang lembut. Kita tengok sekejap lagi bagaimana dia berdakwah kepada ayah dia. Allah lembut. Ayah dia tolak dakwah dia. Ayah dia bahkan ayah dia nak rejam dia, nak ulau dia, halau dia. Dia tetap doakan kebaikan kepada ayah dia. Nabi Ibrahim juga disifatkan dalam Al-Quran seorang yang sangat ambil berat tentang ahli keluarga. Sesibuk mana dia tetap tidak tinggalkan ahli keluarga dia. Jauh pergi, akan balik kepada keluarga. Dan keluarga pertama yang dia dakwah adalah ayah dia.
Nabi Ibrahim ketika mana diterima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dimulakan dakwah dia. Di antara dakwah dia, dia berdakwah kepada ayah dia. Tuan-tuan, satu benda yang sangat sukar apabila Nabi Ibrahim ni sebagai seorang Nabi dan juga Rasul, tapi tidak ada support, tidak ada sokongan daripada keluarga. Satu benda yang susah. Kita, tuan-tuan, kita nak buat satu benda, ahli keluarga kita tak sokong. Kalau tak sokong tapi tak menentang, boleh kira boleh tahan lagi. Tapi kalau tak sokong, bahkan menentang dakwah kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bapa saudara Nabi iaitu Abu Talib, dia tidak beriman tapi tak menentang, bahkan sokong, tapi tak beriman. Dia sendiri tak beriman. Ada bapa saudara dia yang lain seperti mana Abu Lahab, bukan hanya tak sokong, bahkan menentang, menghalang. Dalam satu sudut, Nabi kita dibesarkan oleh Abu Talib. Dia rasa tenang, walaupun pada hakikatnya Abu Talib tak beriman, tapi ada yang menyokong, tidak menghalang usaha dia. Tapi ada bapa saudara lain yang menghalang. Jadi Nabi Ibrahim perlu menyelesaikan masalah yang pertama, iaitu dakwahi ayah dia, jadikan ayah dia ni seorang Muslim. Tapi satu hakikat yang payah, tuan-tuan, nak berdakwah kepada ayah, yang ayah ni bukan hanya menyembah, bahkan buat berhala. Kalau ajak ketika mana dia sebagai seorang penyembah saja, mungkin senang. Tapi kalaulah nak suruh dia tinggalkan benda yang menjadi satu ekonomi kepada diri dia, satu benda yang susah ni. Maksudnya nak kacau periuk nasi lah, nak kacau periuk nasi. Dia ni buat berhala, bukan hanya dia sembah, dia jual berhala. Orang duk beli berhala dengan dia. Tiba-tiba nak ajak dia suruh tinggalkan berhala dia, suruh tinggalkan berhala dia, sembah Tuhan yang lain. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wazkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Dan sebutlah wahai Muhammad di dalam Al-Quran tentang Ibrahim, innahu, sesungguhnya Nabi Ibrahim ini kana siddiqan nabiyya, dia adalah seorang yang benar lagi seorang nabi. InsyaAllah tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Ta'ala, kita akan sambung pada pertemuan akan datang bagaimana Nabi Ibrahim ini berdakwah kepada ayah dia. Nabi Ibrahim ini berdakwah kepada ayah dia. Orang tanya Ibrahim ni maksud apa? Ibrahim ni dia bukan dalam bahasa Arab, dia bahasa Ibrani. Ada yang mengatakan Ibrahim Abun Rahim, maksudnya bapa yang penyayang. Ada berbagai-bagai maksud, banyak. Berarti kalau kita tengok Ibrahim, dia tak boleh terjemah dengan secara, dia boleh terjemah dengan maksud begitu. Sebab bukan dia dalam bahasa Arab. Ibrahim bukan dalam bahasa Arab. Ishak bukan dalam bahasa Arab. Tapi kita ambil nama tadi, bukan kita nak kepada maksud, tapi kita nak kepada orang dia tu, yang Allah Ta'ala muliakan darjat kedudukan para nabi dan juga para rasul. Hari ni kadang-kadang orang tak nama, cari dalam Google perkataan tadi, maksud dia tak sama pun dengan perkataan. Ada juga. Tu kena hati-hati, kena tengok elok-elok lah. Nak letak nama anak kita, cucu kita, jangan hanya guna buku saja, tanya, rujuk kepada orang yang faham, pakar dalam bahasa Arab. Dan juga jangan Google ni, dia kadang-kadang jadi maksud lain. Kita buh nama lain, dia jadi maksud lain. Maka kita ingat orang ni banyak kan sekedik pandai, dia tak buh maksud yang tak elok, tuan-tuan. Dia buh maksud yang elok-elok belaka lah. Kalau dia buh maksud yang tak elok, jadi orang tak nak nama tu, nama bunyi sedap. Jadi insya-Allah mudah-mudahan
Kita bertemu lagi pada pertemuan akan datang. Kita sambung bagaimana Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayah dia, dan juga bagaimana Nabi Ibrahim berhadapan dengan Namrud yang mengaku sebagai Tuhan. Dan kisah Nabi Ibrahim ini panjang sikit, sehinggalah Nabi Ibrahim bersama dengan isterinya Siti Sarah dan juga Siti Hajar, sehinggalah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran dan sebagainya. InsyaAllah mudah-mudahan kita bertemu lagi. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma yassir lana fi taysiri kulli asir, fa inna taysira al-asiri alayka yasir. Nas'aluka yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah ya walil islam wa ahlihi makkanna bil islam hatta nalqaka. Allahumma lakal hamd wa lakal mustaka bikal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.